saya menjemput Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ramli untuk teruskan kuliah pagi ini bertajuk korban. Boleh saya? Okey, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Al-Fadhil Bazaki yang saya muliakan, lagi dihormati pengerusi kita dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, Haji Ismail, dan juga tidak dilupakan kepada tuan-tuan perempuan yang turut memeriahkan program pengurusan korban yang kedua. Hari ini siri kedua. InsyaAllah kita akan bincang tuan-puan siri kedua ini dalam beberapa tajuk yang belum kita settlekan lagi. Kita akan fokus hari ini iaitu berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadat korban bermula daripada akad muamalat sehinggalah settle. Saya akan sebut sekali lagi tuan-puan tajuk-tajuk yang kita dah cover siri pertama, iaitu pertamanya kita dah bincang hukum korban, sunat muakkad, dan juga kita bincang sunat aini muakkad dan sunat kifai muakkad. Dan tajuk yang kedua kita juga bincang iaitu niat melakukan korban, ada cara niat yang telah kita bincang. Dan tajuk yang ketiga yang kita akan sambung hari ini iaitu tata cara pelaksanaan ibadat korban. Tata cara pelaksanaan ibadat korban. Tata cara ini dia ada beberapa akad muamalat yang kita akan bincang satu persatu. Bermula dengan akad jual beli, yang kedua qabat, yang ketiga sembelih, yang keempatnya ialah niat korban, yang kelima ialah akad wakalah yang kita akan bincang satu persatu hari ini. Baik, insyaAllah tuan-puan, hari ini kita akan sambung dalam tajuk tata cara pelaksanaan ibadat korban. Subtopik dalam tajuk tata cara pelaksanaan ibadat korban ini dia ada 5 subtopik kecil. Yang pertamanya akad jual beli, yang keduanya qabat, yang ketiga sembelihan dan juga akad wakalah. Yang keempat yang kita akan bincang juga ini niat korban, tempat niat korban. Dan yang kelima yang penting hari ini tuan-puan, yang kelima yang akad wakalah. Kita akan bincang hari ini bagaimana cara SOP akad wakalah. Ada beberapa cara yang kita akan bincang hari ini. Baik, kita ulang balik tuan-puan. Yang pertama akad jual beli yang kita dah bincang dalam siri pertama minggu lepas. Akad jual beli. Jadi kita mulakan dulu dengan manual ataupun secara asal kita sendiri yang buat. Kemudian dalam tajuk wakalah nanti kita akan bincang bagaimana cara untuk orang yang tak mampu untuk buat sendiri dia boleh wakil, dan ada cara-cara wakil yang kita akan bincang hari ini. Jadi akad jual beli ni tuan-puan kita dah bincang siri pertama. Kita pastikan ini antara asas yang pertama, kita pastikan lengkap segala rukun dan juga syarat setiap rukun. Itu kita dah bincang dalam tajuk jual beli. Dan yang kedua, kita cuba beramal dengan qaul yang mu'tamad, iaitu praktis jual beli yang ada lafaz ijab dan qabul. Jadi cara jual beli ada lafaz ijab dan qabul. Baik, ini settle yang pertama, akad jual beli. Dan dalam tajuk yang terakhir nanti, subtopik yang kelima, kita akan bincang bagaimana cara yang kita tak mampu jual beli, iaitu kita akan akad. Bagaimana cara nanti kita akan cover dalam tajuk yang kelima. Yang kedua, qabat. Jadi qabat ini bagi orang yang secara real ataupun dia tak wakil, dia kena lepas fasal yang kedua, iaitu qabat. Selepas jual beli, dia kena ada qabat. Qabat ni pembeli disyaratkan ataupun ditetapkan oleh syarak untuk memindah milik satu bahagian daripada 7 bahagian lembu itu dengan perbuatan. Qabat ini dia panggil pindah milik dengan perbuatan. Bagi cara qabat yang kita dah bahas minggu lepas,
Barang yang berat dan besar ini hendaklah bergerak selangkah daripada tempat penjual kepada tempat pembeli. Jadi kalau kita qirbat lembu tuan-puan, kita kalau secara realnya penjual serahkan lembu kepada pembeli, pastikan dia ada pergerakan walaupun selangkah dikira pindah milik. Sebab itulah tuan-puan, secara kesimpulannya ada dua benda ini memang syarat yang ditetapkan oleh syarak dalam proses pemindahan milik. Kita dah belajar dalam kuliah kita. Jadi proses pemindahan milik yang ditetapkan oleh syarak ada dua cara. Pertama ialah cara pertama, iaitu lafaz ijab dan qabul. Ijab wal qabul litamlik. Ijab dan qabul ini ditetapkan oleh syarak untuk proses pindah milik. Tapi tak cukup satu, mesti ada satu lagi, iaitu qabat, iaitu proses yang kedua ditetapkan oleh syarak dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i. Memindah milik ini mesti dengan perbuatan menyerah. Tak cukup dengan perbuatan lafaz saja, tetapi mesti diikuti, disusuli dengan penyerahan milik secara perbuatan daripada penjual kepada pembeli. Itu istilahnya dipanggil qabdun ataupun dipanggil qabad. Ijab wal qabul litamlik wal qabdu litamalluk. Lafaz ijab dan qabul ini untuk pindah milik, dan wal qabdu dan penyerahan ataupun dia panggil penyerahan milik secara perbuatan ini, wat tamalluk dia panggil penerimaan. Itu kesimpulannya tuan-puan. Kesimpulannya apa yang kita faham secara simpel, iaitu nak pastikan milik sempurna binatang korban kita ini, satu bahagian daripada 7 bahagian itu, mesti melalui dua proses, dua cara. Pertamanya lafaz ijab qabul, yang keduanya perbuatan serah ataupun perbuatan menerima milik. Kita terima dengan perbuatan kita, dengan tangan kita. Baik, settle dua benda. Yang ketiganya ialah fasal seterusnya, proses seterusnya, iaitu sembelihan dan akad wakalah. Sembelih ini bagi orang yang mampu menyembelih sendiri. Bagi orang yang mampu menyembelih sendiri binatang korban, sunat dan afdal menyembelih sendiri binatang korban tersebut. Bagi orang yang mampu, dia boleh sembelih, tak perlu wakil orang lain, dia sendiri sembelih. Sebab itulah kalaulah dia korban kambing seekor berbanding dengan lembu satu bahagian daripada 7 bahagian lembu, perbandingan itu nisbah afdalnya ialah kambing lebih afdal. Salah satu rahsia dia, salah satu sebab dia boleh sembelih sendiri. Itu perbandingan dari sudut afdal. Kalaulah lembu satu bahagian, kambing seekor, maka afdalnya kambing seekor. Kenapa? Salah satu rahsianya ialah kita boleh sembelih sendiri. Okey. Yang keduanya, bagi orang yang tak mampu sembelih sendiri, dia wakil kepada orang lain untuk sembelih satu bahagian daripada 7 bahagian binatang kurban bagi dirinya. Sebab 7 bahagian itu sudah tentunya seorang sahaja yang boleh sembelih. 6 orang lagi itu dia kena wakilkan kepada orang lain. Jadi mana pun tuan-puan, wakil sembelihan ini tetap kerana apa? Kerana perkongsian 7. Tak boleh semua orang nak sembelih, tak boleh. Kok mana pun kena seorang saja, walaupun ketujuh orang itu mampu sembelih, pandai sembelih. Walaupun pandai semua 7 orang, tetap seorang sahaja yang dibenarkan untuk sembelih. Yang lain kena wakil. Jadi sinilah bermulanya kita akan belajar bagaimana cara wakil. Baik. Akad wakalah tu insyaAllah tuan-tuan nanti tajuk yang kelima. Baik, kita tajuk keempat dulu. Kita selesaikan dulu niat kurban. Baik, sebelum kita nak masuk tajuk akad wakalah, kita tengok dulu tuan-tuan niat kurban. Tempat niat kurban. Cara niat kita dah belajar. Cara niat kita dah belajar. Lafaz niat kita dah belajar. Apa item-item yang perlu ada. Item sunat itu mesti ada. Kita dah belajar lafaz niat, cuma tempat niat.
Baik, niat kurban tuan-puan, niat kurban salah satu daripada dua tempat. Boleh niat salah satu daripada dua tempat ini. Jadi niat ni seperti mana di dalam ibadat mana-mana pun, dia ada masa niat dia, ataupun dia ada tempat niat dia, dia ada kaifiah, dia ada cara niat dia. Cara lafaz kita dah belajar, ini tempat niat kita nak sebut. Yang pertama tuan-puan, dia ada dua tempat niat yang kita boleh pilih salah satu daripada dua tempat niat ini. Yang pertamanya ialah niat ketika sedang menyembelih binatang kurban. Kalau kita sendiri sembelih, ketika kita duduk geluh tu, duduk sembelih itu, ketika itu kita niat niat kurban. Inilah kurban sunat bagi diri aku, satu bahagian daripada 7 bahagian. Kalau kita sendiri niat, dan ada 6 lagi tu, kita tolong niat untuk orang lain. Sebab kita tukar sembelih, kita sendiri ada dalam bahagian niat itu, ada satu bahagian kita niat untuk kita, dan kita wakil niat untuk 6 orang lagi. Mana contoh tuan-puan? Tempat niat dia, kita nak belajar tempat niat. Tempat niat yang pertama, ketika sedang menjembelih. Ataupun ketika terpancuk darah. Ketika sembelih tu tak terlintah niat lagi, tapi ketika terpancuk darah keluar, maka ketika itu niat kita datang. Niat kita hadir. Apa niat kita? Niat kita, inilah korban sunat bagi diri aku, satu bahagian daripada 7 bahagian. Dan kita juga turut niat untuk orang lain yang wakilkan kepada kita. Kalau ada orang yang wakilkan kepada kita, tolong niat. Sebab dia tak nak niat sendiri, dia minta kita tolong niat. Boleh ataupun tidak? Boleh. Kita akan belajar sekejap lagi cara niat. Dan kita akan belajar cara wakil A to Z. Jadi bagaimana cara untuk kita nak tolong niat orang lain? Inilah korban sunat bagi aku, dan korban sunat bagi orang yang mewakilkan kepada aku. Tak umum. Dia tak perlu sebut 6 orang. Inilah korban sunat bagi Ali, inilah korban sunat bagi Abu Bakar, inilah korban sunat bagi Zaid. Tak perlu sebut. Dia hanya sebut, inilah korban sunat bagi diri aku, dan korban sunat bagi orang yang mewakilkan kepada aku. Kerana Allah Ta'ala. Ketika tu dia sedang sembelih. Sedang sembelih, tangan dia sedang sembelih, hati dia niat. Inilah korban sunat bagi diri aku. Baik, situ tempat niat yang pertama. Dia ada 2 tempat niat tuan-puan. Tempat niat yang pertama. Dan yang kedua, tempat niat yang keduanya ialah niat ketika menyerahkan binatang kurban kepada wakil untuk disembelih. Ketika mana kita serah binatang kurban, selepas jual beli, kena jual beli, ini ikut fasal. Pertama jual beli, yang kedua qabat. Yang ketiga tuan-puan, yang ketiga baru dia serah binatang ini kepada tukang sembelih. Ketika mana dia nak serah kepada tukang sembelih, orang dah repair, dah get ready nak sembelih, maka ketika dia nak serah kepada tukang sembelih, dia ketika itu dia niat, inilah korban sunat bagi diri aku, satu bahagian daripada 7 bahagian. Sah ke tidak tempat niat dia niat sebelum orang sembelih? Jawab dia sah. Boleh niat sebelum orang sembelih, tapi ketika dia serah binatang itu kepada tukang sembelih, ataupun niat di saat orang sedang sembelih, ataupun ketika terpancuknya darah keluar ke tanah itu tuan-puan, pancuk keluar saja darah, ketika itu dia hadir niat, inilah korban bagi diriku, korban sunat bagi diriku, satu bahagian daripada 7 bahagian, kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tuan-puan, tempat niat korban salah satu daripada 2 tempat yang kita boleh pilih. Biasanya kita pilih di mana tuan-puan? Biasanya kita akan pilih ketika penyembelihan, ketika geluh, dan kita jauhi dia sebut ketika geluh, ketika orang duduk tengah sembelih. Baik, saya. Okey, kita terus kepada tajuk ataupun subtopik yang kelima, tata cara pelaksanaan kurban mengikut SOP dia, fasal dia fasal demi satu fasal. Ikut turutan tuan-puan. Jual beli, qabat, kemudian sembelih. Bagi orang yang tak mampu sembelih sendiri, dia akan wakil kepada tukang sembelih. Baru terus bagaimana
dia boleh sembelih, baru dia boleh sembelih. Jangan belum akad jual beli dia terus wakil, tak sah. Mewakilkan sembelih kepada orang lain belum milik dia, tak sah. Kadang-kadang dia tak ikut flow, dia langkau. Dia nak cepat sangat, dia beritahu kepada tukar sembelih, Haji, saya serahkan pada Haji, tolong sembelih satu bahagian daripada lembu saya. Adakah dia tak akad jual beli lagi dengan pihak EJK? Ini kalau ikut asal lah. Ikut asal dia tak wakilkan lengkap. Okey, kita terus kepada akad wakalah, tuan-tuan. Jadi, sebagaimana kita maklum, akad ibadat maliyah ataupun ibadat maliyah mahdah ataupun dipanggil ibadat semata-mata harta benda, sah diwakilkan kepada orang lain untuk melakukannya, sama ada wakilkan kepada seorang yang melakukan dengan lengkap satu ibadat korban, ataupun sah dia wakilkan kepada beberapa orang untuk melaksanakan satu ibadat korban. Jadi kesimpulan ada dua pendapat yang boleh kita apply, kita boleh guna. Saya ulang sekali lagi, tuan-puan. Konsep dulu, apabila sebut pengurusan harta benda, tuan-puan, dia ada kaitan dengan muamalat. Apabila ada kaitan dengan muamalat, dia punya konsep asas dia, pengurusan harta benda ataupun ibadat yang melibatkan harta benda sah diwakilkan kepada orang lain untuk melakukannya. Cara nak wakil itu sama ada, dia ada dua cara, tuan-tuan. Sama ada kita nak wakilkan kepada seorang saja yang melakukan ibadat korban secara perfect, sempurna. Mula pada jual beli sampai penagihan. Seorang saja wakil yang tolong buat. Ataupun dia boleh mewakilkan kepada beberapa orang untuk melakukan ibadat korban. Untuk melakukan ibadat korban. Bagaimana cara dia, tuan-puan? Dua pendapat ini kita boleh buat kedua-dua. Pendapat yang pertama, tuan-puan. Okey. Pendapat yang pertama, dia panggil pendapat yang mu'tamad. Jadi sah ibadat korban ataupun sah ibadat harta benda yang melibatkan harta benda yang mempunyai beberapa package. Saya dah sebut sebelum daripada ni, zakat fitrah dia ada beberapa package, ibadat korban ada beberapa package. Dalam satu ibadat Allah packagekan, ada beberapa. Mana package, tuan-puan? Kalaulah ibadat korban, ada package dia jual beli. Satu. Ada tata cara asin. Dalam ibadat korban itu dia bukan komplit satu dah. Ada beberapa juzuk yang mesti dikomplitkan. Untuk lengkap nama ibadat korban, mesti lengkapkan beberapa juzuk, beberapa package. Pertama ada akad jual beli, yang keduanya ada sembelihan, yang ketiganya ada niat dalam itu, yang keempatnya ada penagihan. Ada cara penagihan, kaifiat penagihan. Itu dipanggil satu ibadat ada package. Jadi kalaulah ibadat ini ada package, maka ada dua pendapat. Dua pendapat di kalangan ulama mazhab kita, boleh diwakilkan seorang untuk buat semua sekali, seorang saja untuk buat semua sekali, dan boleh diwakilkan lebih daripada seorang untuk buat ibadat korban. Pertamanya, tuan-puan, pendapat yang mu'tamad, kita ambil yang mu'tamad, iaitu ibadat maliyah yang mempunyai beberapa package diwakilkan kepada beberapa orang wakil untuk melakukan beberapa package dalam satu ibadat. Ini sah. Ini pendapat mu'tamad. Maksudnya, tuan-puan, pendapat yang kuat dalam mazhab kita, satu ibadat yang dipackagekan ini boleh diwakilkan lebih daripada seorang. Tidak disyaratkan seorang saja yang itu perlu wakil. Mana contoh, tuan-puan? Contoh dia, kita wakilkan kepada A untuk tolong niat. Kita wakilkan kepada B, tolong sembelih. Dua orang wakil. Tolong niat orang lain, tolong sembelih orang lain. Dan kita wakilkan kepada C untuk tolong akad jual beli. 3 orang wakil kita dalam satu ibadat korban.
Boleh ke tak boleh? Jawab dia tuan, boleh. Kenapa? Kerana pendapat mu'tamad tidak mensyaratkan bahawa untuk menyempurnakan satu ibadat yang dipakejkan oleh Allah Ta'ala tidak disyaratkan seorang. Boleh diwakilkan kepada beberapa orang. Baik, itu yang pendapat mu'tamad. Adapun pendapat lemah, ni manakala pendapat lemah tidak sah diwakilkan kepada beberapa orang sebagai wakil untuk melaksanakan satu ibadat. Hanya sah diwakilkan kepada seorang sahaja wakil yang melakukan ibadat secara lengkap. Ini pendapat lemah sahaja tuan-tuan. Jadi kesimpulan kita boleh beramal dengan pendapat yang mu'tamad, ataupun kita boleh juga beramal dengan pendapat lemah nak seorang sahaja wakil. Kita wakil kepada seorang sahaja AJK. AJK inilah yang akan akad jual beli. AJK inilah yang akan qabah. AJK inilah yang akan tolong sembelih. AJK inilah yang akan tolong niat korban sunat pada kita. Dan AJK inilah yang akan tolong menagihkan daging korban bagi pihak diri kita. Itu panggil A to Z. Wakil. Kita nak serah kepada seorang saja yang akan melaksanakan pakej ibadat korban kita. Itu boleh. Itu kita beramal dengan qaul yang pendapat yang lemah untuk memudahkan kita. Tetapi kita juga boleh untuk wakilkan kepada lebih daripada seorang. Baik, kita tengok tumpuan contoh bagaimana cara akad wakalah. Cara akad wakalah kita mulakan dulu tumpuan paling simple. Untuk praktikalnya hari ini kita nak akad wakalah pakej A to Z kepada seorang saja, ataupun kepada satu pihak, kepada urus setia. Cara yang pertama tuan-tuan, kita nak akad wakil. Ini cara simple. Kita nak akad wakil kepada seorang ataupun kepada satu pihak saja, kepada seorang AJK ataupun kepada satu pihak sahaja, pihak urus setia ataupun pihak surau, pihak urus setia korban, ataupun kepada seorang tertentu, ataupun juga kepada pihak pengurusan surau. Baik. Jadi cara wakil dia tuan-puan, dia ada pakej, dia ada 5. Yang pertama ialah wakil akad jual beli. Yang keduanya ialah wakil qabad binatang itu. Yang ketiganya ialah wakil menyembelih binatang korban kita. Yang keempat ialah wakil niat korban sunat. Yang keempat ialah wakil niat korban sunat. Dan kelimanya ialah wakil penagihan daging korban kepada mereka yang layak. Yang kelima, wakil penagihan daging korban kepada mereka yang layak. Jadi cara pertama ni tuan-tuan, ini cara yang sangat praktikal dengan kita terutamanya ketika sekarang ni tuan-tuan, kita berdepan dengan pandemik ini sangat sesuai dan sangat praktikal untuk kita beramal dengan cara yang pertama, iaitu wakil kepada pihak urus setia ataupun kepada orang tertentu, AJK tertentu, ataupun kepada pihak pengurusan surau untuk melaksanakan ibadat korban kita secara lengkap. A to Z. Bila kita sebut cara lengkap, dia melibatkan 5 fasal ini, melibatkan 5 akad ini. Jadi peserta ni tuan-puan, peserta wakilkan kepada AJK tertentu, ataupun dia boleh wakil kepada urus setia. Dia tak sebut nama tertentu, tapi dia wakil kepada urus setia untuk melaksanakan ibadat korban bagi dirinya secara lengkap. Secara lengkap. Macam mana contoh simple tuan-puan? Contoh akad wakalah. Lafaz akad wakalah. Kerana wakalah mesti ada lafaz. Mesti ada lafaz ijab dan qabul. Contoh dia, saya wakilkan kepada pihak urus setia, ataupun dia nak tentu direct, saya wakilkan kepada pengurusi tolong apa nama ni beli, tu dia kena ikut step dia.
tolong beli, ataupun tak perlu sebut jual beli, tolong belikan satu bahagian daripada 7 bahagian lembu. Dia bagi kebebasan untuk ciri-ciri lembu, tuan-puan, itu dia bagi kebebasan. Dia sebut umum saja, tak perlu detailkan. Ciri-ciri lembu, nak warna apa, itu serah kepada pihak urus dia. Ini untuk mudah, memudahkan kerja urus dia. Tak perlu dia rumitkan. Tak perlu dia kata, saya satu bahagian lembu ni, saya nak ciri lembu yang warna putih, yang sekian-sekian-sekian. Itu boleh juga buat macam tu, tapi dia agak menyusahkan pihak urus dia. Sebab semua pakat nak lembu putih, sedangkan kita 5 ekor je. Bukan semua 5 ekor boleh dapat lembu putih. Jadi nak memudahkan pihak urus dia, dia umum. Saya wakilkan kepada pihak urus dia untuk untuk beli satu bahagian daripada 7 bahagian lembu, dan qaba, dan saya wakilkan untuk sembelih satu bahagian daripada 7 bahagian lembu saya, dan banyak dan niat korban sunat bagi diri saya, dan saya wakilkan kepada pihak urus dia untuk agihkan daging korban sunat kepada mereka yang layak. Settle. Tuan-puan, itu contoh simple. Kalau kita nak buat form, lengkapkanlah. Ini contoh simple sahaja. Jadi, dalam contoh simple ini yang paling penting, tuan-puan, kata kunci dia dalam muamalah ini apa dia? Kata kuncinya ialah di dalam lafaz itu ada izin. Apa izin? Izin kelima step untuk dilaksanakan oleh pihak urus dia. Ini penting, tuan-puan. Kata kunci sangat penting. Apabila ada izin daripada peserta, baru urus dia boleh melaksanakan dengan izin yang diberikan oleh peserta. Sebab tu kenapa dia ada timbul isu sah dan tidak sah? Kerana di dalamnya ada izin. Kalaulah tidak ada izin, tidak ada izin jual beli, tidak ada izin qaba, tidak ada izin sembelih, tidak ada izin niat, tidak ada izin menagihkan, maka pihak urus dia tidak boleh untuk tolong buat ibadat tanpa izin daripada orang lain. Ini isu dasar yang timbul, kenapa sah dan kenapa tidak sah. Sebab itu, tuan-puan, kata kunci di dalam lafaz wakalah ialah perkataan, tulisan yang mengandungi izin daripada peserta untuk melaksanakan ibadat korban. Jadi ibadat korban ini ada package, kena tentukan apa package yang diberi izin oleh peserta untuk pihak urus dia laksana. Ada izin jual beli. Ada izin niat. Okey. Ada izin sembelih. Okey. Ada izin agihkan binatang korban, daging korban untuk peserta ataupun untuk orang yang layak. Settle. Kadang-kadang, tuan-puan, kita tengok ada lafaz penyerahan, ada lafaz, ada form ataupun ada panggil apa, tuan-puan, wakil, tetapi tidak sempurna package yang ditetapkan. Contoh, tuan-puan, ada yang diisi, yang diberikan form, di dalam form itu hanya menyatakan saya serahkan ataupun saya inilah duit sebanyak RM300, saya bayar satu bahagian daripada 7 bahagian. Dan saya wakilkan tolong niat, saya wakilkan tolong sembelih, saya wakilkan tolong agihkan. Nampak tak di mana tidak ada skip? Dia tidak ada izin jual, izin beli. Dia hanya bayar. Jadi bayar ni, tuan-puan, mesti izin dia sebut dalam form itu bayar sebanyak satu bahagian. Jadi apabila dia nak bayar kepada pihak urus dia, kalau berlaku proses bayar kepada urus dia, mesti benda itu kena ikut secara manualnya, kena ada depan mata dia, kena ada lembu. Sebab dia nak bayar. Sebab itu berhati-hati, tuan-puan, ketika mana kita lengkapkan form ini supaya kesemua package ini lengkap. Bukan isu bayar. Isu peserta wakil kepada pihak urus dia supaya tolong beli.
Bukan dia, bukan peserta yang beli. Sebab lembu tidak ada lagi. Ketika dia serah duit kepada peserta, kepada pihak urus dia, lembu masih belum lagi beli. Ha? Jadi siapa yang akan melaksanakan proses jual beli lembu? Pihak urus dia. Pihak urus dia yang akan jual beli lembu daripada third party, daripada pihak ketiga. Baik. Settle tuan-puan. Itu cara wakil A to Z. Jadi, timbul isu di sini tuan-puan. Apabila kita nak wakilkan kepada pihak urus dia, duit yang kita nak beri itu, mesti saya dah selalu ulang tuan-puan, dia punya formula dalam muamalat. Ketika mana kita nak berlaku penyerahan duit daripada pihak A kepada pihak B, dia ada mekanisme yang syarat tetapkan. Ini sangat penting untuk kita fokus. Jadi, kita mesti guna saluran. Apa saluran yang kita pilih untuk bayar kepada pihak urus dia? Ini penting tuan-puan, sebab urus dia ni dia boleh guna ataupun tak boleh guna duit daripada peserta berdasarkan kepada bentuk ataupun kepada akap yang digunakan oleh peserta. Okey, contoh tuan-puan, peserta isi form, dia kata, inilah duit satu bahagian korban bagi diri saya. Harga dia, contohlah, harga dia 700. Duit 700 dia submit kepada pihak urus dia. Jadi isu sekarang ni tuan-puan, kita nak clearkan satu persatu atas dasar apa dia bayar tu. Dia ada beberapa akad yang syarat sediakan. Pertama, kalau dia wakil untuk belikan. Maka duit itu tuan-puan, dia serahkan duit kepada urus dia. Serahan duit kepada pihak urus dia sebagai akad apa tuan-puan? Tu dia panggil akad wakalah. Apabila akad wakalah, duit itu hanya pihak urus dia tolong pegang duit itu, dan duit itu mesti diguna untuk belian, tak boleh guna untuk lain. Dia kena straight. Kalau kita pegang duit orang tuan-puan, contohlah, saya bagi Abang Zaki, duit RM100, saya minta abang belikan kipas rumah saya minta abang pasang kipas. Ni contoh-contoh. Saya bagi duit siap-siap. Maknanya apa tuan-puan? Maknanya saya wakilkan Abang Zaki untuk beli kipas dengan ciri-ciri sekian, dan harga dia saya dah beri duit. Maknanya Abang Zaki pegang duit itu, status duit itu sebagai apa? Sebagai duit itu statusnya wakalah. Maknanya duit yang diberikan oleh muwakil kepada wakil untuk tolong beli. Dia tak boleh campur dengan duit dia. Jangan. Kena pegang duit ni. Bukan duit dia. Bukan duit Abang Zaki. Itu tak duit saya. Cuma Abang Zaki wakil pegang. Asal saya yang pergi beli kipas tu. Tapi saya tak mampu. Saya ganti. Abang Zaki pengganti saya. Dia title saya dengan Abang Zaki sama. Saya boleh jual beli. Abang Zaki boleh jual beli. Cuma pengganti diri saja. Duit tu tetap duit saya. Dan Abang Zaki dia menggantikan diri saya. Sepatut saya angkat jual beli. Tapi saya tak mampu, Abang Zaki yang A to Z akad jual beli qaba. Jangan campur dengan duit. Kita kadang-kadang tak halusi isu ni tuan-puan. Pegang duit orang 100, bukan duit kita, boh dalam poket bercampur dengan duit kita. Itu isu dia. Apabila bercampur dengan duit kita, jadi isu. Kita beli duit kita, kipas jadi milik kita. Bukan milik muwakil, bukan milik saya. Kenapa? Kerana Abang Zaki beli dengan duit dia dalam poket itu, bukan duit saya. Ain itu kena jaga. Diri, nombor siri itu kena jaga. Nampak tuan-puan? Ini asal. Ini asal. Sebab tu saya tuan-puan, cara mudah, ini cara mudah yang kita gunakan ada dia punya alternatif yang ulama bagi. Ada cara yang nak bagi tak sukar. Takut apa tuan-puan? Takut terguna duit orang. Takut terguna duit orang, sedangkan duit ini diguna untuk akad jual beli satu bahagian daripada 7 bahagian. Maka cara paling mudah macam mana? Cara paling mudah, Abang Zaki kata, Ustaz hebah duit 100 ni kat saya. Apabila saya hebah dekat Abang Zaki 100 ni, Abang Zaki akan belilah kipas saya yang saya tuntut 100. Dan dia dah jadi milik Abang Zaki dan bertukar dengan duit dia pun tak apa.
Ini untuk mengelakkan daripada takut kita bercampur dengan duit kita sendiri. Itu salah satu cara solusi nak mengelakkan daripada timbul isu bercampur dengan duit sendiri. Kerana itu wakalah. Ni tuan-puan, settle. Jadi boleh guna tuan-puan, salah satu dua cara ni tuan-puan boleh guna dua-dua. Nak guna terus akad wakalah, duit itu tetap duit peserta, bukan duit urus dia. Bukan duit urus dia, jadi urus dia mesti handle mengikut tujuan peserta. Peserta kata satu bahagian ni 800, maka kita kena beli dengan duit peserta itu 800 satu bahagian. Tak boleh guna untuk tujuan lain. Tak boleh guna untuk tujuan lain. Ataupun paling mudah juga boleh buat solusi dia, minta peserta tu hebah kepada pihak urus dia supaya tak timbul isu. Apabila jadi milik urus dia mudah untuk urus dia handle. Tak menjadi isu bertukar duit apa, tak jadi isu. Ini mazhab Syafi'i, dia lebih halusi, dia lebih teliti dalam pengurusan harta benda orang. Tu. Dia tak boleh bermudah dalam harta benda orang. Ini antara mazhab kita lah, mazhab yang teliti. Okey, tuan-puan, cara yang kedua. Cara pertama dah settle, ini cara praktikal yang kita boleh guna. Jadi majoriti peserta dia boleh guna akad yang pertama ini, iaitu akad A to Z kepada pihak urus dia. Tak perlulah dia niat. Sebab niat pun untuk minta tolong urus dia, tak perlulah dia hari kejadian tu dia pergi di surau nak wakilkan niat sembelih, tak perlu. Dia tak perlu ada di surau ketika orang nak sembelih, tak perlu ada sebab dah wakil A to Z. Kalau dia nak pergi pun just pergi tengok sahaja. Yang kedua tuan-puan, cara wakalah yang kedua, cara wakil yang kedua ini iaitu wakil sebahagian daripada pakej korban. Tak semua. Sebahagian dia nak buat, sebahagian lagi dia serahkan kepada orang lain. Seperti wakilkan kepada seorang untuk niat korban sunat bagi dirinya, satu bahagian ataupun beberapa bahagian boleh. Dan wakil kepada orang lain pula untuk menyembelih binatang korban, satu bahagian ataupun beberapa bahagian miliknya. Dan pakej lain dia buat sendiri. Jual beli dia buat sendiri, qabat dia buat sendiri, serah kepada sembelih, atau dia wakilkan orang lain tukang sembelih, dia wakilkan orang lain tukang niat ketika sembelih, dan penagihan daging korban dia buat sendiri. Boleh tak boleh? Jawab dia boleh. Sebahagian dia buat sendiri, sebahagian dia wakilkan kepada orang lain. Cuma dalam suasana hari ini yang ni tak praktikal dengan kita, terutama suasana pandemik hari ini, payah untuk kita buat sendiri. Jadi sebahagian kita nak buat sendiri, sebahagian orang lain agak sukar, maka lebih mudah A to Z kita wakil kepada orang lain. Baik, saya tuan-tuan, itulah dia akad pelaksanaan ibadat kurban yang melibatkan akad muamalat di dalam sistem muamalat Islam yang ada 5 akad yang mesti kita teliti dan fokus, dan setiap 5 itu pastikan apabila kita wakil, pastikan kesemuanya kita izin kepada muwakil, kepada orang yang akan menggantikan kita untuk melaksanakan ibadat kurban di mana saja, sama ada di surau kita ataupun hari ini tuan-puan ada orang yang nak berkorban di luar negara, boleh korban di luar negara, tetapi jangan terlampau simple tuan-puan, jangan mengikut trend. Hari ini trend di luar negara okey, tak menjadi isu walaupun afdalnya di tempat kita, tetapi yang paling penting tuan-puan, kita kena ikut SOP yang telah ditetapkan oleh syarak. Ketika mana kita menyerahkan, ketika mana kita pilih untuk melakukan korban di mana saja, di Cambodia, di Mekah tuan-puan, pastikan kita ada akad yang jelas ketika mana kita transfer duit. Ketika mana kita transfer isi form dalam online itu, pastikan kita ikut SOP yang telah ditetapkan di dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Baik, saya tuan-puan, kita terus kepada tajuk lain. Sebelum kita nak masuk isu tuan-puan, hari ini insya-Allah kita akan cover isu berkaitan dengan kurban. Sebelum kita nak masuk isu yang berkaitan dengan kurban, kita akan bincang dulu tajuk besar yang keempat. Tajuk besar yang ketiga, tata cara pelaksanaan kurban, dah settle, ada 5 subtopik. Tajuk besar yang keempat tuan-puan, cara penagihan daging kurban. Kita dah settle
pelaksanaan bermula pada akad jual beli sampai penagihan. Baik, last sekali tuan-puan, ada 5 topik kecil tadi, jual beli, qada, akad sembelih, akad wakil, agihan kurban. Kalaulah kita sedia ini secara manualnya, kita tak nak wakil, kita just nak ambil tahu dulu. Bagi orang yang nak wakil, orang yang nak melaksanakan, pihak urus dia juga kena tahu ini. Kalau dia nak buat sendiri, dia kena tahu, dia nak menjadi wakil tuan-puan. Nak menjadi wakil kepada orang lain juga kena tahu. Sebab itulah tuan-puan dalam tajuk wakil, dia agak panjang perbincangan dalam tajuk muamalah. Wakil ini bukanlah kitab mana pun, kitab Mu'tal al-Badrain wa Majma'ul Bahrain, agak panjang, lebih kurang 5 ke 6 helai. Tajuk wakalah. Ya, tajuk yang agak detail dan complicated sedikit. Apa yang kata kunci dalam tajuk wakalah tuan-puan? Kita memilih. Kita pilih orang yang nak ganti tempat kita. Kita boleh pilih orang yang kita percayai. Dengan ada kemahirannya, ada ilmunya dan amanahnya. Ini dibincang dalam kitab wakalah. Orang yang kita nak lantik sebagai wakil kepada kita, kita boleh pilih. Pilih dari sudut mana tuan-puan? Dari sudut ciri-ciri wakil. Antara ciri-ciri yang diperlukan oleh kita, sebab kita tak mampu nak buat, pertamanya ialah tuan-puan, ilmu dan pengalaman. Ilmu dia ada, pengalaman dia ada. Yang keduanya ialah amanah, sangat penting. Sebab dia wakil kepada kita termasuk dalam kategori jadul amanah. Orang yang akan beramanah untuk melaksanakan apa yang kita minta, terutama dalam bab ibadat. Okey, apa yang kita nak bincang tuan-puan, cara penagihan daging korban ini ada 3 cara penagihan daging korban mengikut urutan dan tertib di sisi mazhab kita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kita boleh pilih salah satu daripada 3 cara ini. Yang cara pertama tuan-puan, cara paling afdal, cara yang paling terbaik. Cara yang kedua ialah cara afdal. Dan cara yang ketiga yang cara kurang afdal. Kita boleh pilih satu daripada 3 cara. Yang pertama tuan-puan, cara yang paling afdal. Yang kedua yang cara afdal. Yang ketiga yang kurang afdal. Biasanya kita pilih yang ranking nombor 2, iaitu yang afdal. Kita tak mampu buat cara paling afdal. Kita mampu buat cara afdal. Dah okey? Cara yang pertama tuan-puan, cara yang paling afdal. Bagaimana cara kita buat menagihkan daging korban ini? Ini berdasarkan amalan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni tuan-puan, dia akan mengambil sedikit sahaja daging kurban sekadar 1 kati ataupun sebesar tapak tangan. Dan selebihnya disedekahkan kepada orang yang layak. Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Peringkat pertama, cara nak agihkan daging kurban. Apabila selesai saja kita kurban, dah dapat pahala. Dapat pahala kita kurban. Tetapi kita nak package, bagaimana cara untuk kita tambah pahala melalui cara kita nak agihkan daging ini kepada orang yang layak. Ini package pahala yang Allah tawarkan kepada kita. Kita boleh pilih ranking pahala. Kita boleh pilih standard pahala yang Allah tawarkan kepada kita di dalam penagihan daging korban. Pertama tuan-puan, sudah tentunya kita cuba untuk berada pada standard yang paling afdal. Apa dia paling afdal? Kita ambil sedikit sahaja daging korban itu, sekadar 1 kati ataupun sekadar sebesar tapak tangan. Yang kita berkenan mana-mana, ambillah. Sekadar 1 kati ataupun sebesar tapak tangan. Selebihnya semuanya kita berikan kepada orang layak. Ambil sikit tuan-puan. Ini untuk sunnahnya, ambil sedikit. Jangan semua kita bagi. Ambil sedikit untuk kita rasai nikmat daging kurban itu, salah satu daripada nikmat yang Allah tawarkan kepada kita. Yang kedua tuan-puan, cara yang kedua nama dia ialah afdal. Dia beza beza di antara afdal dengan paling afdal. Ini ranking dalam mazhab kita. Afdal dengan paling afdal. Apa makna afdal tuan-puan? Aktsaru sawaban. Terlebih banyak ganjaran pahala yang Allah tawarkan kepada kita. Dia panggil aktsaru sawaban. Terlebih banyak nisbah pahala yang Allah gandakan kepada kita. Kalaulah paling afdal tuan-puan, maksudnya Allah Ta'ala gandakan lebih banyak daripada yang afdal. Afdal dah banyak, maka paling banyak Allah gandakan lagi apabila kita pilih yang paling afdal. Baik, yang kedua tuan-puan, afdal. Apa dia afdal? Afdal ini sebagaimana yang kita maklum, kita bahagikan kepada 3 kelompok, iaitu 1/3 untuk diri kita makan, 1/3 untuk fakir ataupun miskin,
Fakir dan miskin satu kelompok, dan satu kelompok lagi 1/3 untuk orang kaya. 1/3 untuk orang kaya, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk diri kita. 20 kilogram daging yang kita dapat tu tuan-puan bahagikan kepada 3 kelompok. Dan kita satu kelompok kepada diri kita, satu kelompok kepada fakir dan miskin, dan satu kelompok lagi, satu bahagian lagi kepada orang kaya. Ini kita akan dapat paling afdal. Kita akan dapat markah ataupun pahala afdal. Dan cara yang ketiga tuan-puan, ini cara yang kurang afdal. Cara kurang afdal ini banyak berlaku tuan-puan di kampung-kampung dulu. Saya masa kecil dulu, masa kecil-kecil dulu tuan-puan, banyak orang kampung dia ni setahun dia kadang-kadang dia tak pernah makan daging. Bila dia nak makan daging? Waktu kurban. Orang kampung yang susah tuan-puan, orang dulu susah, jarang-jarang dapat makan daging. Dia dapat makan daging ni waktu kurban saja. Sebab itulah kenapa ibadat kurban sangat dituntut, untuk pastikan bahawa orang miskin sekitar tempat tinggal dia boleh menikmati daging lembu setahun sekali. Jadi orang dulu tuan-puan, ada setengah tempat dia korban ini bukan untuk orang lain, dia nak makan, dia sendiri nak makan. Apa yang dia buat? Dia sedekahkan sedikit sahaja kepada fakir miskin, iaitu 1/2 dia sedekahkan kepada fakir miskin, dan selebihnya semua dia ambil untuk diri dia. Kalau yang paling afdal, sikit dia ambil untuk diri dia, selebihnya dia sedekah. Tetapi yang kurang afdal, dia berbeza, iaitu dia ambil, dia bagi sedikit kepada orang lain, fakir miskin, selebihnya dia ambil. Semua tu dia bedal, dia masak buat, ada yang simpan dapati sejuk sampai berbulan-bulan, ada yang buat pekasan. Diri dia ni, dia korban, dia bagi sikit saja kepada fakir, kemudian dia buat pekasan daging, simpan untuk setahun. Boleh ke tak boleh? Jawab dia, boleh, cuma kurang afdal. Sebab daging korban untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Tapi sekiranya daging korban itu tuan-puan tak dibagi langsung, dia kena bagi sikit kepada orang lain, lebih tu baru boleh makan. Tapi sekiranya daging korban tu diambil semua tanpa diagihkan kepada fakir miskin, maka haram ke atas dia. Maka haram ke atasnya, walaupun ibadat korban itu sah. Ibadat korban itu sah, tetapi haram perbuatan dia makan semua daging korban tanpa memberikan kepada fakir miskin. Kerana wajib hukum dia memberikan sedikit kepada fakir miskin di kawasan sekitarnya. Tu sebab tu boleh jadi haram. Jadi kesimpulan tuan-puan, wajib agihan daging korban ini, macam mana cara dia? Kita tahu bentuk penagihan dah settle, ada 3 bentuk. Cuma penutup dia, jangan kita makan semua, tak bagi sikit pun. Kenapa? Sikit itu wajib bagi. 1/2 itu wajib bagi kepada fakir miskin. Jadi wajib agihan kepada daging korban ni, ia wajib bukan sunat tuan-puan. Pertama ialah daging mentah. Dia berbeza dengan akikah. Jangan kita masak rumah kita, kita bagi kepada fakir miskin. Itu tak lepas. Kita kena bagi mentah. Sebab rahsia dia, hikmah dia, kita nak berikan kepada fakir miskin menikmati, merasai daging setahun sekali mengikut selera dia. Jangan kita masak. Selera dia, apabila dia dapat mentah, ikut selera dia, nak buat sup ke, nak buat kari ke, nak buat apa saja, itu ikut dia. Sebab tu tuan-puan, orang yang melaksanakan ibadat korban ini, dia ada kaitan dengan apa dia tuan-puan? Dengan orang panggil apa tu, penduduk setempat dia, dengan komuniti dia. Dia ada kaitan dengan orang fakir sekitar tempat tinggal dia. Dia mesti menunaikan hak orang fakir yang berada di tempat tinggal dia. Selain daripada zakat fitrah, daging korban. Ini tanggungjawab orang kaya untuk menunaikan hak yang ada pada orang miskin. Dia ada hak kata harta kita. Kita ada harta tuan-puan, buatlah korban bagi mereka yang tak pernah merasai daging korban setahun sekali. Mereka rasai korban, daging korban yang kita beri kepada mereka.
dalam bentuk mentah. Itu pertama tuan-tuan. Wajib agihan dari korban ini pertama ialah daging mentah. Yang kedua, qadar mana yang wajib kita bagi kepada fakir miskin, yang lebih yang tadi sunat. Yang wajibnya ialah sekurang-kurang setengah kati. Bukan satu kati pun, setengah kati. Itu yang wajib. Yang lain itu boleh makan. Dan yang ketiganya ialah wajib. Yang ketiganya disedekahkan kepada fakir miskin pada tempat binatang itu disembelih. Bagi sikit tempat binatang itu disembelih, yang tempat lain boleh diagihkan kepada mana? Nak agihkan kepada orang jauh boleh. Tapi pastikan orang sekitar itu kita dah bagi satu setengah kati. Itu penting tuan-tuan. Wallahu a'lam. Tajuk yang keempat, kita ada masa sikit lagi tuan-tuan. Kita terus kepada tajuk yang kelima. InsyaAllah tajuk kelima ini kita akan sambung siri yang ketiga minggu depan. Cuma kita akan mulakan juga hari ini dalam satu kedua isu. Sebab tajuk kelima tuan-tuan, kita akan bincang isu berkaitan dengan korban. Ada beberapa isu yang kita nakalkan ataupun yang kita ambil daripada kitab, beberapa kitab, terutamanya risalah tulisan Tuan Guru Al-Alim Al-Alamah Tuan Guru Wajid Al-Qadahi yang dinakalkan daripada kitab Sabilul Muhtadin dan juga dinakalkan daripada kitab Al-Baijuri Ibnu Qasim. Dan juga kitab yang ketiganya menjadi rujukan Tuan Guru, iaitu kitab At-Tahril Asy-Syarqawi bagi Syekh Zakaria Al-Ansari. Ini yang kita akan jadikan sumber rujukan untuk kita bincang isu yang berkaitan dengan ibadat kurban. Baik, sebelum kita buka soalan tuan-puan, kita akan bincang dulu isu asas hari ini. Kemudian kita akan sambung minggu depan. Baik, isu berkaitan dengan ibadat kurban itu tajuk besar dia tuan-puan. Ini tajuk last, iaitu isu berkaitan dengan ibadat kurban. Ini antara tajuk yang terakhir yang kita akan bincang. Dia agak panjang sikit. Mungkin kita ambil dua siri tuan-puan hari ini dan juga minggu depan untuk lengkapkan isu-isu berkaitan dengan ibadat kurban. Jadi hari ini tidak akan melengkap secara keseluruhan. Minggu depan insya-Allah kita akan lengkapkan, melibatkan apa saja isu kita akan lengkapkan minggu depan. Okey, minggu ni kita akan mulakan dulu isu asas tuan-puan. Yang pertama, asas dalam muamalah. Ini asas ataupun kunci dia dalam muamalah. Jadi izin sebelum melakukan korban bagi pihak orang lain. Jadi secara asas di dalam pengurusan harta benda mesti mendapat izin daripada orang lain sebelum melakukan ibadat kurban bagi pihaknya. Okey. Ini asas tuan-puan. Jadi asas ini dia akan lahir beberapa isu. Kita nak bincang isu ini tuan-puan. Isu yang melibatkan asas di dalam muamalah. Apa dia asas dalam muamalah? Iaitu muamalah ini dia panggil pengurusan harta benda. Tuan-puan, kita panggil muamalah ataupun pengurusan harta benda ini. Asasnya mesti mendapat izin daripada orang lain sebelum kita nak melakukan bagi pihak dirinya. Baik, isu pertama tuan-puan. Isu pertama kita nak bincang melakukan ibadat kurban bagi pihak orang lain tanpa izin. Jadi apabila kita tahu asas ini tuan-puan, insya-Allah dia akan merungkai kemuskilan kita. Orang tanya, boleh tak kita nak buat kurban untuk anak saya dah balik? Boleh tak saya nak buat kurban untuk anak saya belum balik? Boleh tak saya nak buat kurban kepada arwah ibu saya? Ketiga-tiga isu ini tuan-puan, asasnya berada di dalam kata kunci izin. Baik, isu pertama. Tidak sah buat kurban kepada orang lain tanpa izin daripadanya. Isu pertama tuan-puan. Jadi dalam isu ni, ini kita dia punya tulisan Tuan Guru Wajid Al-Qadahi dalam risalah kurban dia mengumpulkan isu tuan-puan. Dia tak kumpul secara detail, tidak. Dia hanya kumpul isu. Dia kumpul isu, dia lebih kepada menjawab persoalan. Dia bukan detail kita kurban, tidak. Dia hanya fokus kepada isu sahaja.
Baik, isu pertama, tidak sah buat korban kepada orang lain tanpa izin daripadanya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, saya baca sikit tuan-tuan. Tiada harus lagi tiada sah. Haram lagi tidak sah. Bukan semata-mata tak sah, tapi haram. Haram lagi tiada sah dilakukan kurban bagi orang yang hidup dengan tiada lafaz izin daripadanya. Kita nak buat kurban kepada orang lain tu masih hidup tanpa izin daripada dia. Bukan saja tak sah tuan-puan, tetapi haram. Mana contoh dia? Seperti anaknya yang balik. Anaknya yang dah balik. Maka tiada harus dan tiada sah bapaknya atau neneknya buat kurban atau buat akikah bagi anaknya, melainkan dengan lafaz izin daripadanya, yakni daripada anaknya. Rujukan Risalah Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi yang dinakalkan daripada kitab Sabilul Muhtadin, juzuk yang kedua, muka surat 228. Jadi, kesimpulan tuan-puan, isu pertama ini, tak sah kita buat kurban kepada orang lain tanpa lafaz izin. Sama ada orang lain tu anak kita sendiri, tapi anak kita yang dah balik. Ini biasa kita buat kadang-kadang tuan-puan. Anak dah balik, tahun ni nak buat ke balon. Tahun depan nak buat ke anak yang nombor 2. Tahun sekali lagi nak buat anak nombor 3. Dia buat, kamu dia beritahu. Dia kata, Lom, tahun ni ayah dah buat kurban untuk Lom. Lom tak payah buat kurban. Dia minta izin itu, ataupun dia beritahu anak dia tu bila lepas dia dah buat. Tak diiktibar. Apabila dia buat ibadat kurban yang melibatkan harta benda, yang ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak, tanpa izin daripada orang tuan terlebih dahulu, maka tidak sah. Bukan saja tidak sah, haram, lagi tidak sah, termasuk ibadat yang fasidah. Termasuk mengerjakan ibadat yang fasidah, haram. Tu. Tak kisahlah anak dia ataupun adik-beradik dia, ataupun ibu dia masih hidup, ataupun adik dia, atau bapa saudara dia, ataupun isteri dia, ataupun anak dia sendiri. Tak kisah siapa pun. Asalkan orang itu balik dan dia masih hidup, nak tolong buat ibadat untuk dia. Nak tolong buat ibadat untuk dia, mesti lafaz izin. Kenapa tuan-puan? Kerana asalnya niat itu dia yang kena buat. Asalnya jual beli, dia yang kena buat. Asalnya qabak, dia yang kena buat. Asalnya niat wakil sembelih binatang kurban, dia yang kena buat. Asalnya agihkan binatang kurban, daging kurban, dia yang kena buat. Tiba-tiba kita nak ambil alih untuk tolong buat, mesti dapat izin daripada dia. Ini kata kunci. Kalau orang tanya, kenapa pula ustaz tak boleh? Itulah dia jawapan dia. Kerana tidak ada izin. Izin apa? Izin untuk membantu ataupun tolong dia buat ibadat bagi pihak diri dia. Kenapa nak kena izin? Kerana asalnya niat itu diri dia kena niat. Kerana asalnya jual beli itu dirinya ke jual beli. Kerana asalnya qabak itu diri dia yang kena qabak. Kerana asalnya sembelih, dirinya kena sembelih. Tiba-tiba kita nak buat tanpa izin, tidak diiktibar oleh syarak. Baik, saya tuan-tuan isu pertama. Isu yang kedua, saya baca 2 isu saja tuan-tuan. Kalau ada soalan, kita nak tengok meraihkan soalan. Kalau tak ada soalan pun jangan bimbang tuan-tuan. Siri terakhir saya kumpul soalan. Mungkin soalan yang saya kumpulkan itu ada persamaan dengan soalan tumpuan, insya-Allah terjawab. Siri terakhir minggu depan, kalau sempat satu siri kita cover terakhir, kita cuba. Kalau tak sempat, kita sambung siri satu lagi lah, 2 siri. Kita tengok, sebab kita tak nak ambil masa lama tumpuan, dan juga kita tak nak rushing. Kita nak ambil masa yang santai-santai, kita nak ambil masa yang sederhana, dan juga yang kedua, kita tak nak rushing, nak santai-santai, tak nak terlalu mengejar. Yang penting tuan-puan, masa kita tak ambil lama. Yang kedua, kita santai dan sampai. Maksudnya, kita faham dan boleh implement. Itu target kita. Isu kedua tuan-puan, tidak harus, lagi tidak sah. Sama, haram. Haram lagi tidak sah. Haram lagi tidak sah buat kurban kepada orang mati tanpa wasiat. Ini orang mengerti. Yang tadi orang hidup. Ini pula orang yang mati. Jawab dia tuan-puan, tiada harus dan tiada
sah dibuat korban bagi orang yang mati dengan tiada wasiat daripadanya. Ini pun ramai tuan-puan orang tanya, Ustaz, saya nak tolong buat korban untuk ayah saya dah meninggal. Teringat ke ayah saya, tuan-puan, harta ni, kita duk milik harta pusaka. Teringat kepada orang tua yang pernah jerih, dia mencari harta, kebun ada, kita ada tinggalkan kebun untuk kita, tinggalkan aset untuk kita. Jadi kita nak balas jasa baik untuk ayah kita dan ibu kita. Kita nak buat pahala ibadat kepada dia. Kita nak buat ibadat korban. Boleh ke tak boleh? Jawab dia, tuan-puan, tak boleh. Tiada harus, ini haram. Dan tiada sah dibuat korban bagi orang yang mati dengan tiada wasiat daripadanya. Kalaulah ada wasiat, tetapi sah dan sunat, kalaulah ada wasiat, sah buat korban bagi orang yang meninggal, tetapi dia wasiat kepada kita. Ayah kita sebelum dia meninggal, dia wasiat. Dia kata, kalau aku mati ni, tolong buat korban sunat lah untuk aku. Satu bahagian pun tak apa dah. Kita pun buat korban sunat untuk arwah ayah kita kerana ada wasiat daripadanya. Tapi disebut di dalam kitab Sabilul Muhtadin, adapun sah dan sunat bagi bapa buat akikah daripada anak yang meninggal, itu lain. Kalau akikah anak yang dah meninggal, itu tetap sunat kepada bapa. Anak dia meninggal, tak sempat buat akikah, tetap sunat dia buat akikah kepada anak yang meninggal. Itu berbeza, tuan-puan. Dia berbeza. Rujukan risalah Tuan Guru Haji Cik dinakalkan daripada kitab Sabilul Muhtadin, juzuk yang kedua, muka surat 228. Baik. Dan isu yang ketiga, insyaAllah tuan-puan, kita akan sambung minggu depan. Isu ketiga, boleh ke tak boleh untuk buat korban kepada anak belum balik. Ini pun ramai orang buat. Anak belum balik, cucu belum balik. Ada yang datuk buat kepada cucu, ada yang back parent buat kepada anak. Anak tu belum balik. Kalau tadi anak yang dah balik tak sah. Adapun anak yang belum balik sah ataupun tidak, insya-Allah kita akan bincang siri yang ketiga minggu depan. Siri yang ketiga, tuan-puan, minggu depan kita akan banyak tajuk lagi kita akan bincang. Yang keempat berkaitan dengan binatang korban, yang kita akan bincang berkaitan dengan cara satu binatang boleh ke tidak buat kongsi dengan akikah. Baik, sebelum kita break, kita tengok dulu kalau ada soalan dalam inbox. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, fahaman saya macam inilah kan. Wakalah ni ada dua bentuk. Alright. Wakalah mutlak dengan wakalah khusus. Ya, okey. Di antara kesilapan yang biasa berlaku ialah tidak dinyatakan akad perwakilan, iaitu wakalah, ketika mengambil tempahan. Tidak juga dibezakan antara wakalah mutlak ataupun secara khusus. Boleh Ustaz terangkan wakalah mutlak dengan wakalah khusus tadi? Okey. Alright. Wakalah ada dua, betul. Pengerusi kita sebut secara umum, wakalah ni ada wakalah mutlak dan ada wakalah muqayyad. Sebab tu dalam wakalah dia agak detail perbincangan. Jadi wakalah mutlak ni dia wakalah umum tanpa spesifik. Tanpa spesifik ke benda yang dia nak. Tanpa dia spesifik ciri-ciri lembu. Dia umum saja. Tu dia panggil wakalah umum. Umum tu apa? Umum kepada benda yang dia nak beli, ciri umum. Dan yang keduanya, dia umumkan kepada urus dia tanpa dia tetapkan pengurusi, tanpa dia tetapkan nama Abang Zaki, dia tetap nama Haji sekian-sekian. Dia tak tetap. Dia asalkan urus dia, siapa pun boleh buat. Itu dia panggil wakalah kepada orang tertentu. Dia tertentu A, si A, ataupun tertentu kepada pihak. Kalau urus dia panggil pihak. Dia wakalah ni dia tak boleh tanpa tentu, tak boleh. Dia kata tolong belilah siapa-siapa, tak boleh. Dia hanya boleh orang tertentu ataupun pihak tertentu. Kalau orang tertentu kita panggil itu wakalah muqayyad, dia menentukan orang. Kalau dia tak menentu orang, dia menentukan pihak. Juga termasuk wakalah muqayyad, dia menentukan pihak tertentu, iaitu pihak urus dia. Pihak urus dia. Baik. Settle. Apa lagi yang perlu
ada di dalam huraian ataupun di dalam pendetailan wakalah muqayyad dan wakalah mutlak ini. Kedua-dua ni sah, dia boleh guna mutlak dan muqayyad, tetapi dia kena tahulah syarat maksud umum tu umum macam mana. Contoh yang pengurusi sebut tadi, kalau tidak ada wakalah, maka tidak ada wakalah, maka itu tak sah, tidak ada wakalah. Asalkan ada wakalah, sama ada wakalah itu tertentu, spesifik, ataupun umum, boleh. Umum dia melibatkan ciri-ciri lembu secara umum, dia melibatkan penagihan umum, dia tak detailkan. Contoh tuan-puan, umum, dia kata saya wakilkan kepada pihak urus dia umum, tertentu kepada pihak urus dia untuk agihkan kepada orang yang layak, umum, orang yang layak. Jadi cara pihak urus dia nak handle mudah. Orang yang layak ni ada 3 saja golongan yang layak tadi. Iaitu orang fakir, orang miskin, orang kaya. Boleh, yang layak. Jadi dia tak spesifik, dia kata bahagikan. Kalau dia spesifik, sukar untuk handle. Contoh, dia kata saya wakilkan kepada pihak urus dia untuk agihkan lembu ataupun daging kurban saya ini kepada fakir miskin sahaja. Ini tak boleh. Tak sah kita nak bagi kepada orang kaya. Kenapa? Kerana dia dah tetapkan spesifik di situ, dia muqayyad di situ untuk orang fakir miskin sahaja. Sebab itu di dalam form tuan-puan, cara yang mudah minta dia umumkan, iaitu wakilkan kepada pihak urusia untuk agihkan daging kurban kepada mereka yang layak. Maksud mereka layak itu termasuk di dalam 3 ciri tersebut. Okey, wallahu a'lam. Saya rasa terjawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu? Katalah belanja Bami. katalah bagi ibu dah 500 untuk ibu contoh, dan lebih lagi untuk pengusaha untuk apa-apa, jadi bila akak sekali. Boleh akad sekali tapi kena spesifik. Okey, pertama, apa bentuk kita nak akad. Yang kedua, kena ada muqayyid ta'yin. Okey. Pertama, bentuk yang kita nak akad ini, adakah kita nak akad menggunakan wakalah tanpa hebah? Kalau wakalah sahaja tuan-puan, itu bermakna duit tetap duit dia. Di sini payah kita nak handle. Pertama tuan-puan, saya ulang, kita boleh pilih sama ada kita nak guna wakalah ataupun kita nak guna bentuk hebah. Pertama kalau kita guna wakalah, dia kata saya wakilkan untuk beli lembu satu bahagian daripada 7 bahagian, dan duit ni saya serahkan, duit sebanyak RM800. Satu, settle. Yang kedua apa nak kena ada? Dia nak kena ada tuan-puan, dia nak kena ada kena spesifik. Apa yang dia kena spesifik? Duit dalam 500 tu, 700 tu, jangan umumkan. Kalau dia umum, kena beli lembu saja. Dalam 800 tu. Lembu saja. Sebab dia minta belikan lembu satu bahagian, 800. Tak boleh untuk kos pengurusan. Tak boleh. Sebab tu dia kena spesifik. Kalau nak guna akad wakalah, duit dia 800 ni untuk satu bahagian lembu dan juga kos pengurusan. Boleh kita guna kos pengurusan? Boleh. Contohnya, harga lembu 500, harga lembu 750, RM50 itu kos pengurusan. Adakah dia benarkan? Ya, dia ada izin. Yang penting tuan-puan, di dalam lafaz dia mesti ada izin untuk kita guna duit dia. Tujuan apa? Kita nak guna 2 tujuan. Pertamanya tujuan lembu satu bahagian daripada 7 bahagian. Yang keduanya ialah kos pengurusan. Boleh ke tidak boleh? Boleh apabila di dalam lafaz itu ada 2. Pertamanya, beli lembu. Yang keduanya plus dengan kos pengurusan. Ataupun bentuk yang kedua, tuan-puan boleh guna mana-mana bentuk. Bentuk yang kedua tak nak guna wakalah. Guna wakalah, cuma duit dia tu. Duit 800, dia guna pilih hebah. Okay, saya hebahkan duit 800 kepada pihak urus dia. Tak perlu dia spesifik. Tak perlu spesifik kos pengurusan apa, tak perlu. Sebab apabila dia hebah sahaja duit 800 dan dia dah bagi tujuan. Tujuan dia beli lembu satu bahagian. Bermakna tuan-puan, duit 800 itu menjadi milik pihak urus dia untuk handle. Okay, wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kita bincang banyak tentang lapas secara bersemuka lah. Okey. So, sekarang ni kalau
ni pandemik ni, Shopee pun dia kata dia galakkan kita lapas secara online. So macam mana tak tahu adakah yang 4 perkara waktu kita membeli sembelihan, minyak sembelihan dan kita agihkan tu, kita kalau kita tulis dekat form tu, jadi adakah sekadar peserta tu tanda tangan form tu dan transfer duit tu boleh dikira akad kan macam mana? Okey. Itu satu. Ada satu lagi tentang kita beli lembu ni. Kadang kita dah beli lembu pun dah hantar. Tapi bila hantar sebenarnya payment tu pembekal tu dia tak mau ambil lagi sebab dia agak tebuk pada masa tu. Dia tidak akan ambil duit kemudian. Jadi rasanya pada masa tu kita tak boleh akad jual beli. Tak boleh. Rasanya akad riba. Itu yang saya Ya. faham lah. So kita Ustaz komen tentang dua perkara. Okey. Okey, terima kasih Al-Fadhil Haji Rusli. Okey, soalan pertama berkaitan dengan lafaz wakalah boleh ataupun tidak secara tulisan, sama ada tulisan itu dalam WhatsApp ataupun juga dalam apa saja bentuk medsos ataupun media sosial. Jawab dia tumpuan, wakalah dia berbeza dengan jual beli. Berbeza. Jual beli insya-Allah kita akan sebut sekejap lagi. Jual beli online dia berbeza dengan wakalah. Wakalah boleh secara bertulis, jual beli pun boleh bertulis, cuma dia beza sikit. Jadi wakalah ni tumpuan, lafaz wakalah wajib ada lafaz, sama ada lafaz secara soreh ataupun secara kinayah ataupun juga secara bertulis. Wakalah boleh juga secara bertulis, sama ada bertulis itu atas paper ataupun melalui media sosial, boleh, tidak ada isu wakalah. Sebab yang paling penting kita ada lafaz yang menunjukkan pemberian izin kepada kita. Dia ada izin daripada pihak dia kepada pihak kita. Settle. Yang kedua, isu jual beli. Okey, isu jual beli ni tumpuan, kita dah belajar, cuma kita akan ulang balik. Kalau online, jual beli online, memang kita tidak boleh implement jual beli dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, tak boleh. Dia tak lepas banyak syarat untuk kita apply jual beli secara online. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita tak perlu pindah kepada mazhab Hanafi tumpuan, tak perlu. Walaupun kita boleh pindah, tetapi saya dan juga saya ikut tuan guru kita, dia memang tidak menyarankan untuk kita pindah kepada mazhab Hanafi. Kita tetap mazhab kita. Apabila tak boleh buat secara online, kita buat secara, kita pilih akad lain. Yang disebut oleh Al-Fadhil Tuan Haji Rusli kata, kita boleh akad hebah. Di sini tumpuan ingat, di sini ni tumpuan, dia akan timbul isu di kalangan orang yang belum terdedah dengan muamalat mazhab Syafi'i. Dia akan nampak apa tumpuan? Dia nampak kenapa pula macam nak main-main lah. Kita jual beli, kenapa pula nak tukar hebah? Kan jual beli ni, kenapa pula nak tukar hebah? Nampak tak? Dia tak tahu konsep dia. Sebab tu saya tekankan sangat tumpuan, dalam mazhab Syafi'i ataupun dalam jual beli, dalam muamalat, konsep dia syarat menetapkan median ini tujuan apa tuan? Tujuan supaya sah perpindahan milik harta A kepada B. Jadi kita boleh pilih mana-mana medium yang ditetapkan oleh syarat. Sama ada kita nak guna jual beli, ataupun kita nak guna hebah, ataupun kita nak guna hebah bisawab, ataupun kita nak guna hadiah. Yang paling penting targetnya, tujuannya ialah perpindahan harta pada A kepada B sah. Kenapa sah? Kita pilih mana-mana media yang telah ditetapkan oleh syarak. Dia tidak statik. Ini orang yang tak berapa nak faham. Dia kata, apabila kita sebut tak perlu jual beli. Kenapa? Kerana tak sah. Kita boleh tukar kepada hebah. Dia kata, kenapa nak tukar pada hebah? Tak boleh nak hebah. Sedangkan dia jual beli. Kenapa pula nak tukar? Nampak tak? Dia tak faham tuan-tuan. Dia terikat dengan ibadat. Kalau nak semayan, memang semayan Zuhur tak boleh tukar kepada semayan lain. Zuhur lah. Dia tak boleh adjust. Itu ibadat yang rigid, yang tetap. Tetapi dia punya muamalat, dia konsepnya anjal, fleksibel, dia tak rigid kepada satu-satu medium. Tidak. Kalau tak boleh hebah, kita buat hadiah. Kalau tak boleh hadiah, kita boleh sedekah. Tak boleh sedekah, kita boleh jual beli. Tak boleh jual beli, kita ada banyak akad lain. Jadi kesimpulan apa yang ditanya oleh Al-Fadhil Haji Rusli, jangan akad jual beli. Kerana apa? Kerana dia pun tak nak duit lagi waktu tu. Maka kita nak bagi dulu payment awal kat dia, kita bagi hebah saja. Kita bagi hebah dulu, kemudian apabila semua total berapa, kita kalau benda tu boleh akad jual beli secara hakikat,
Boleh akad jual beli secara hakikat dengan harga kita setting harga elok. Kalau tak boleh juga akad jual beli secara hakikat kerana online saja, kepada penternak pun kita just bank in saja, transfer saja, kita boleh pilih untuk heboh saja untuk mengesahkan harta. Dia bagi lembu kepada kita, tak perlu kita tanya atas dasar apa dia bagi, jual beli ke apa, tak perlu. Dan kita bagi kepada dia tu dan kita dah tetapkan, kita pilih akad heboh. Maka sah dia milik harta kita dan sah kita milik lembu dia. Wallahu a'lam. Saya rasa soalan dah tak ada. Saya tengok dalam inbox ni ada sikit soalan. Al-Fadil Suhaimi, boleh ke buat akikah disekali dengan korban? Boleh, insyaAllah. Siri ketiga saya akan detailkan. Dalam seekor lembu, 7 bahagian boleh dikongsi. Ada korban, ada akikah. Boleh dikongsi. 3 akikah, 3 korban. Ataupun 3 akikah, 3 korban, 1 kenduri. Boleh. Dia tak syarat semua 7 bahagian itu korban. Tak syarat semua 7 bahagian itu akikah. Dan tak syarat juga satu lembu itu mesti akikah dan korban dan juga tak boleh kenduri. Boleh. Nak satu lembu tuan-puan, seekor lembu 7 bahagian, kita 3 sahaja yang korban. Yang 4 lagi itu kenduri. Boleh. Dia nak buat kenduri je. Dia tak nak buat akikah dan tak nak buat korban. Soalan yang seterusnya yang Al-Fadil Haji Nazir. Okay, apa dia? Salam. Bolehkah lafaz korban dibaca oleh wakil? Lafaz korban dibaca oleh wakil kerana yang membuat korban buta huruf ataupun tak tahu membaca. Boleh. Tak ada masalah. Jadi kita dah sebut tadi package niat korban, kita boleh wakil kepada orang lain. Boleh orang lain tolong niat korban untuk kita. Kita boleh kan? Kita tak boleh buat. Ke apa yang maksud dia? Bolehkah lafaz korban dibaca oleh wakil kerana yang membuat korban buta huruf? Oh, maksudnya wakil tolong baca saja. Jadi Ustaz, saya nak buat untuk ibu saya. Okey. Ibu saya ni butuh huruf lah. Okey. Tapi saya dah minta persetujuan dari si orang. Tapi masa lafaz tu, orang tu, macam mana saya nak bagi tahu ibu saya baca dia ikut atau saya bacakan? Oh, kalau di boran, waktu tu bukan tempat kita nak niat lagi, bukan. Kita nak niat korban dia tempat dia. Bukan di boran tu. Di boran tu, waktu tu kita wakil kepada pihak pengurusan saja. Jadi, kita kena niat dia ni. Ini paling simple lah. Paling simple sebab tempat niat dia, kita kena niat waktu sembelih ataupun waktu penyerahan lembu. Sekarang ini lembu kita tak beli lagi. Kita tak boleh niat lagi. Lembu tak beli lagi. Dan kita proses satu lembu tak beli, yang kedua tak qabat. Yang ketiga tu, dia sepatutnya yang ketiga tu, apabila kita dah ada lembu, dah qabat lembu, barulah kita boleh niat ketika nak serah kepada sembelih. Itu tempat niat yang pertama. Tapi di sini Fadil Tuan Nazir boleh minta ibu ni wakil kepada pihak pengurusan, wakil tolong pengurusan, tolong niat. Tak perlulah kita tunggu beli lembu baru nak niat, nak serah. Ataupun hari kejadian tu nak niat, tak perlu. Paling simple, minta pihak urus dia tolong niat korban sunat kepada saya. Minta ajar ibu kita macam tu je. Jadi ajar ibu kita supaya lafaz wakil kepada pihak urus dia. Jadi ibu kita tak boleh baca. Kita ajar kepada ibu, kata mak lafaz kepada pihak urus dia ni, tolong niat korban sunat bagi diri saya. Itu cukup. Okey, soalan seterusnya. Okey, Maksud tadi, maksud Tuan Nazir tu, maksud Tuan Nazir tadi, mungkin mak Tuan Nazir dia boleh wakil pada Tuan Nazir. ya. Kemudian Tuan Nazir boleh wakil sampaikan pada sekretariat. Okey, boleh. Urus dia. Boleh. Wakil kepada wakil. Boleh. Wakil kepada wakil yang diizinkan boleh. InsyaAllah minggu depan kita akan sebut isu wakil di atas wakil. Ada wakil di atas wakil yang tak sah, ada wakil di atas wakil yang sah. Yang sahnya ialah wakil kepada wakil yang diizin. Yang diizin oleh tuan asal. Jadi mak tadi diwakil kepada Haji Nazir, kemudian Haji Nazir ni pula nak wakil kepada sekretariat, kepada pihak urus dia. Boleh ke tidak? Boleh. Dengan izin mak. Soalan terakhir tuan-puan, last kali, kita nak break dah, lewat dah, kita tak nak ambil masa lama, ni pun dah lama, sejam lebih. Okey, bolehkah lafaz korban dibaca? Biasanya peserta akan dapat bahagian daging korban selepas korban. Adakah bahagian ini perlu disedekahkan 1/3 atau tidak perlu? Ya.
kalaulah daging tu total dia dapat, kalau dia dapat sebahagian tak perlulah. Kalaulah biasanya ini tengok pihak urus dia lah bagaimana dia punya pengurusan dia. Kalau pengurusan urus dia ni akan bagi kepada peserta ini sebahagian sahaja. Sebahagian. Maksudnya sebahagian lagi ni telah diuruskan oleh pihak urus dia untuk bagi kepada orang layak. Apa yang diterima oleh peserta tak wajib dan tak perlu dia beri kepada orang lain. Dia boleh makan. Tetapi kalau pihak urus dia beri total, inilah 20 kilo daging yang kami dapat, semua bagi kepada peserta. Ini peserta wajib mengikut tata kelola penagihan daging mengikut syarat yang telah ditetapkan. Zakat ternakan cuma ternakan lembu sahaja ke Ustaz? Zakat ternakan. Ya, ternak spesifik. Dia ada binatang yang sah, binatang yang wajib dikeluar zakat. Bukan semua binatang. Lembu dan spesies dia, kerbau, lembu, kerbau. Kambing dan spesies dia. Ini kambing dan biri-biri. Jadi lembu dan spesies dia. Unta, yang kedua lembu dan spesies dia, yang ketiga kambing dan spesies dia. Itu sahaja binatang yang wajib keluar zakat. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-puan, terima kasih kepada tuan-puan semua di atas soalan, dan juga kepada rakan-rakan kita dalam Facebook Live, juga kita ada dalam platform Facebook Live juga. Terima kasih banyak kerana meraihkan program kita pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri yang ketiga. Tuan-puan ada sebaran soalan, boleh simpan soalan dalam siri yang ketiga untuk kita fokus kepada isu berkaitan dengan ibadat korban. Beberapa isu yang berkaitan dengan ibadat korban, insyaAllah kita akan rungkai dalam siri yang ketiga. Kalau tak sempat siri ketiga, kita akan tambah satu siri lagi. Bermaknanya tuan-puan, kita just perlukan satu ataupun dua sahaja lagi siri untuk kita lengkapkan isu berkaitan dengan ibadat korban. Saya serahkan balik kepada Abang Zaki untuk kita break kita punya program kita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas pencerahan daripada Ustaz Fadil dan terima kasih juga sahabat-sahabat yang join pada hari ini, dan tidak lupa kita akan sambung lagi kuliah ni pada minggu depan, hari Ahad, waktu yang sama. Dan itu sajalah daripada saya. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah jumpa lagi. Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, Ustaz. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi dalam siri yang ketiga, pengurusan ibadat korban yang dianjurkan oleh Surah Haji Ismail Puncak Alam. InsyaAllah siri yang ketiga ni, kalau sempat kita akan cover isu berkaitan dengan ibadat korban. Kalau tak sempat, kita ada satu siri lagi, iaitu siri keempat. Kita paling banyak pun 4 siri saja. Dan kita akan fokus siri yang ketiga dan keempat ini berkaitan dengan isu saja tuan-tuan. Isu yang berkaitan dengan ibadat korban, melibatkan isu korban di luar negara, korban setempat, dan yang paling penting sekali kita nak tekankan ialah mesti ikut SOP akad muamalat di dalam ibadat korban. Kerana ibadat korban ni ibadat yang melibatkan harta benda, maka tidak boleh skip ilmu muamalat. Sebab itu ilmu muamalat sangat penting dalam ibadat korban kerana dia merupakan ibadat harta benda. Bermula daripada 1 sampai 5. Kita bagi tadi ada 5 SOP dia tuan-tuan. 1, 2, 3 sampailah penagihan korban. Semua kita mesti ada lafaz wakil. Sebanyaknya majoriti kita tengok tuan-tuan, kadang-kadang form yang dikeluarkan oleh pihak urus dia ini tidak lengkap dari segi pengurusan muamalatnya. Maka kita kena lengkapkan dengan ilmu muamalat kita, khususnya mazhab kita al-Imam Syafi'i. InsyaAllah tuan-tuan, terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi dalam siri yang ketiga, dan terima kasih kepada pihak penganjur kita, Surah Haji Ismail Fadilah Abang Zaki kita, yang menyediakan platform untuk kita sama-sama berdiskusi dan juga bermuzakarah ulang kaji ilmu berkaitan dengan zakat, ilmu berkaitan dengan ibadat korban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din
وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi. Kita jumpa